Para hadirin yang sekalian, sebelum saya memulakan pidato saya hari ini, izinkan saya membaca 4 kerat pantun. Kalau tidak karena bintang, takkan bulan kelihatan tinggi. Kalau tidak karena pidato, takkan saya berada di sini. Selamat pagi dan salam perpaduan kepada semua. Saya, Bonaventure Kilius, pada hari ini akan menyampaikan pidato yang bertajuk Rukun Negara Teras Identiti Nasional. Begitulah bunyi tajuk pidato saya pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Secara tuntasnya atau definisi seluruhnya, pidato yang akan saya dendangkan pada hari ini akan membuktikan bahwa identiti nasional akan terbentuk dengan penghayatan dan amalan terhadap rukun negara yang diperkenalkan. Para pendengar yang dihormati sekalian, tak beralihkan rupa berintakan irama. Hujah saya yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kita semua tahu, semua agama menyeru umatnya untuk melakukan kebaikan sesama manusia. Ini akan melahirkan sikap toleransi dalam diri yang amat tinggi, yang juga merupakan satu jati diri berpajiri. Kerajaan Malaysia telah mengadakan pelbagai program keagamaan bagi membentuk jati diri insan. Para pendengar yang dihormati, karena itulah negara kita banyak mengadakan acara keagamaan dan perayaan. Sebagai contoh, kita ada Hari Raya, Tahun Baru Cina, Deepavali, Christmas, dan kita juga ada Kongsi Raya. Karena kita ada kepercayaan perayaan keagamaan ini dapat membentuk kerjasama sejati, perpaduan murni. Para pendengar yang budiman, hujah saya yang kedua di bawah naungan kata kesetiaan kepada raja dan negara. Raja adalah pemerintah negara yang tertinggi. Kaitan kedua-duanya sangat rapat sekali. Sebagai rakyat menjadi tugas hakiki untuk mentaati raja dan negara. Persoalannya tuan-tuan dan puan-puan, apakah buktinya kesetiaan itu? Dan adakah dengan menyatakan di bibir saja? Tidak, sama sekali tidak. Tepuk dada, tanya selera. Setiap negeri mempunyai lagunya sendiri. Sebagai contoh, Sabah Tanah Airku, negeri saya sendiri. Adakah tuan-tuan dan puan-puan mau saya nyanyikan lagu itu? Tak perlu, tak perlu. Kerana saya sudah cukup menghayati lagu ini dengan penuh semangat. Seni katanya memuji dan menghargai raja dan negeri. Kerana itulah negeri wajib, lagu negeri wajib dinyanyikan setiap seminggu sekali bagi mengingatkan kita tentang identiti negara dan kesetiaan terhadap raja dan negeri serta negara. Sebagai tanda setia rakyat kepada pemerintahnya, masih ingatkah lagi ketika lagu negaraku dipermainkan oleh pemerintah hantu? Rakyat Malaysia bangun bersatu menentang pengkhianat itu. Tindakan itu membuktikan kepada semua kesetiaan yang dipelihara dapat membentukkan jati diri warga dari seterusnya mengukuhkan lagi identiti nasional, yaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Tidak dapat disangkal lagi bahwa prinsip rukun negara, yaitu kesetiaan kepada raja dan negara, dapat mengukuhkan lagi identiti negara kita di mata dunia. Hujah saya yang ketiga, keluhuran perlembagaan, kedaulatan dan undang-undang. Negara kita yang berdaulat ini mempunyai perlembagaan sendiri dan undang-undang yang mantap serta tepat. Betul tuan-tuan? Betul? Mampu menjadi aspirasi negara yang hebat bagi membentuk identiti nasional yang kukuh di peringkat negara ataupun antara bangsa. Uniknya perlembagaan di Malaysia ialah mempunyai cara istimewa dan sentiasa menjadikan panduan bagi pemimpin dan menjadi landasan bagi rakyat yang dipimpin perlembagaan dan undang-undang inilah sentiasa sekali lagi, maafkan saya tuan-tuan dan puan-puan. Izinkan saya memperbetulkan isi yang saya ingin sampaikan kepada tuan-tuan.
masyarakat Malaysia akan lahir kepercayaan dan keyakinan tidak bercapa antara kaum-kaum agar tidak berpecah. Oleh sebab itulah, perlembagaan dan undang-undang negara mesti dipeliharai dan diawasi setiap masa mengikut keadaan dan perlembagaan dunia. Kerana ia menjadi asas bagi warga untuk hidup dalam satu kawasan bersama-sama dan seterusnya memantapkan lagi identiti nasional. Para pendengar yang dikasihi dan disanjungi, hujah saya yang terakhir ialah kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan adalah perlakuan budi yang begitu tinggi dan haruslah diikuti oleh masyarakat di negara ini. Kesopanan dan kesusilaan dapat melahirkan jiwa rakyat yang mementingkan amalan budi dalam kehidupan seharian. Amalan budi ini juga dapat memperkuatkan jati diri insan yang dapat melambangkan identiti nasional. Walaupun hidup dalam kemodenan, kerana moden saja tidak bererti jika budi pekerti mati. Oleh sebab itulah, kerajaan begitu hebat mengadakan pelbagai kempen kesopanan dan kesusilaan seperti kempen budi bahasa dan hidup berjiran kepada rakyat tempatan agar menjadi pegangan dan amatan dalam kehidupan, dan akhirnya terbentuklah identiti nasional yang mampan. Sekali lagi saya ingin meminta maaf. Izinkan saya memperbetulkan isi yang saya ingin sampaikan. Mengikut kepada pandangan pelancong asing adalah buktinya mereka menyatakan rakyat Malaysia begitu berbudi pekerti dan mesra. Kajian penerbangan Malaysia tentang tarikan pelancong ke negara kita menyatakan 65% adalah kerana rakyatnya yang bersopan santun dan berbudi bahasa. Penghayatan prinsip rukun negara ini adalah bukti bahawa identiti nasional negara ini dapat dibentuk dengan amalan dan penghayatan rukun negara. Secara konklusinya, tuan-tuan dan puan-puan, rukun negara dapat membentuk identiti nasional yang mantap. Identiti nasional yang mantap dapat melahirkan rakyat yang berjati diri dan berbangga dengan negara sendiri. Akhir kalam, Laksamana SMK Pitas mohon permisi. Padi habis, tinggal jerami. Bakar dulu hingga bersih. Rupanya pidatoku sampai di sini. Cukup sekian, terima kasih.